Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, so hari ini 24 bulan 4 2021. Oke, so hari ini hari weekend. So pagi ni aku nak buat sedikit counter review tentang Sensoft. Sensoft. So ada viewer aku minta aku untuk review. So ini adalah video pembelajaran ya. So tidak semestinya korang minta aku akan review. So depend kepada uh, uh, depend kepada aku punya ni lah. Jika aku nak review content tu, aku akan review. Dan yang lebih penting adalah pemahaman macam mana kita boleh menggunakan teknik untuk kita cuba membuat entry. Yang penting entry sebenarnya, entry yang betul dan juga exit yang betul. So itu adalah perkara penting dalam pelaburan saham. So sebenarnya ramai orang gagal untuk faham tentang bagaimana untuk mencari timing atau entry yang betul. Dan juga exit. Apa kalau berlaku kerugian. Yang paling penting kalau berlaku kerugian atau keuntungan di mana dia nak exit. So itu paling penting. That's why aku kadang-kadang aku akan pilih beberapa counter untuk aku cuba review. So ini adalah counter Kensoft. Alright. So Kensoft ni dari sebelum aku review counter sebenarnya aku nak tengok. Ni first time sebenarnya aku review counter Kensoft ni. So counter Kensoft ni adalah counter syarikat yang membuat eSIM. Macam e-teknologi, syarikat teknologi sebenarnya. Lebih kepada macam e-payment. Business macam seperti counter-counter macam syarikat Iris, MPay. Alright, so itu adalah syarikat yang membuat lebih kepada e-pay lah. Alright, so Sensoft one of the dia punya business adalah e-pay lah. So korang boleh tengok di dalam web beberapa business yang dia lakukan lah. So alright, so kalau kita tengok pada hari Jumaat, Kensoft mempunyai volume 41 juta. So agak besar dengan volume dia yang pembelian dan penjualan dia agak kecil. Alright, so ada potensi untuk menaik dan menurun dengan cepat. So dari segi quarter report untuk Sensoft, alright, Sensoft pernah rugi sebanyak negatif 72.3 juta. So ini adalah satu kerugian yang amat besar, tetapi selepas itu pada bulan 6 2020, so lepas tu alright, dia sentiasa mencatatkan keuntungan, tetapi alright, keuntungan dia makin kurang, tetapi apa yang baiknya adalah dia punya revenue makin bertambah. Revenue daripada 31 dia kurang jadi 13, naik 18, naik ke 23. Alright, so seimbang. Daripada revenue dia naik, tetapi dari segi keuntungan dia menurun. Alright, menurun. So tapi still lagi mencatatkan keuntungan. So apa yang paling penting kalau kita tengok counter syarikat ini membuat covering yang amat baik lah dari segi management, daripada dia boleh turn daripada negatif 72.3 juta. Dia turn dia punya kerugian yang besar ni menjadi keuntungan yang agak signifikan, 8.1 juta. So jarang sebenarnya satu company yang mengalami satu kerugian yang amat besar macam ni berjaya turn menjadi positif. So bermaksud management counter atau management syarikat ni adalah mempunyai management yang baik lah, dari segi tadbir urus. So itu dari quarter report lah. So dari segi so itu dari segi fundamental. So kita dapat tahu Sensoft mempunyai based on the quarter report, the management dia agak bagus. Tanda dia adalah dia berjaya turn dari negatif tu menjadi positif, dan membuat positif tu keuntungan tu agak signifikan, 81 juta. So amat signifikan sebenarnya. Alright. So kita pergi pada technical chart. So kalau kita tengok potensi Sensoft ni, Kensoft ni, alright. So dari segi kalau daripada chart tu kita boleh tahu counter ni adalah counter yang bergerak ke atas. Counter yang sedang bergerak ke atas. Kalau kita tarik kalau kita tarik trend line, counter yang sedang bergerak ke atas. Alright. Alright, so dia
sudah, kalau kita boleh buat beberapa resistor. Okay, dekat sini satu. Okay, dia berjalan lepas kat sini. Alright, dan satu lagi di sini. Okay, di sini. Aku lebih suka candle berwarna hijau sebenarnya sebab candle berwarna hijau ni agak valid. Okay, so dia membuat, okay, ni fasa pertama. Okay, dia break fasa pertama ataupun resistor pertama dekat sini. Okay, dan resistor kedua dekat sini. Okay, so dia sekarang ni cuba untuk melepasi resistor, mana resistor yang seterusnya untuk dia. Dia lepas resistor yang ini. Next resistor aku rasa lebih kurang dalam area sini. Sini. Okay, so ini adalah next resistor dia. Betul tak? Okay, dia pernah capai. Okay, pada 51 sen setengah. Okay, agak tinggi sebenarnya resistor dia tu. Alright, so counter ni agak menarik. Okay, dari segi pergerakan counter. Alright, tapi kalau kita boleh buat, dia sudah mula ikut Elliott wave. 1, okay, 2, 3, 4 dan 5. Alright, so agak tinggi sebenarnya. Pergerakan agak cantik. Alright, so naik. Okay, daripada naik, turun. Alright, naik, turun dan naik. Okay, so dia dah ada membentuk Elliott wave. Alright, membentuk Elliott wave. Okay, so kita tengok potensi dari segi indikator. Okay, daripada sensor ini sendiri. Kalau kita nak tengok potensi, kita tengok daripada based on MACD. Okay, so MACD dia agak tinggi. Okay, so masih lagi bullish. Okay, bullish bermaksud dia berada di atas kosong. Okay, so bahayanya adalah counter ni sudah bergerak, sudah naik. Okay, tinggi sebenarnya. Okay, line ni agak tinggi. Alright, dan sekarang ni kalau kita tengok sensor sekarang ni dia berjaya melepasi resistance dia ke 51 sen setengah ni, tapi selling pressure. Okay, so punca pada several of day ni jatuh, sebenarnya adalah selling pressure daripada hari sebelumnya. Dia berjaya get up dekat sini, naik. Alright, tetapi gagal sustain di atas resistance seterusnya, dan dia disebabkan oleh selling pressure lah. So hari berikutnya selling pressure berlaku, menyebabkan harga counter jatuh. Dari segi MACD, masih lagi di atas kosong. Alright, masih lagi di atas kosong, bertanda ada bullish lagi. Alright, kalau kita tengok kepada RSI, kita tengok kepada RSI dan stochastic. Okay, RSI dan stochastic. Okay, right, so RSI dan stochastic kalau kita tengok, right, tak ada, kita cuba cari bullish divergent. Right, dari segi bullish divergent, dari sini, okay, kita boleh nampak satu bullish divergent dekat sini, di area sini, okay, dan juga di area sini. Okay, tetapi bullish tu dah terjadi sebenarnya. Okay, daripada sini ke sini sudah terjadi. Okay, dah ada bullish dekat sini. Okay, menyebabkan counter saham tu bergerak naik kalau kita tengok. Okay, alright, so kita ambil lagi dekat sini, di area sini dan juga di area sini ada satu lagi. Okay, tetapi tiada unsur bullish lah. Okay, tapi apa yang aku nampak di sini ada kemungkinan bearish berlaku. So kalau kita tengok di area sini, okay, kita ambil overbought ke overbought. Right, ni overbought ke overbought kat sini. Okay, overbought ke overbought. Alright. Okay, sekejap. Hello. Okay, overbought ke overbought, terdapat satu kemungkinan. Oh, sorry. Kemungkinan bearish. Okay, kemungkinan bearish tu ada. Kalau kita tarik di sini ke sini, overbought ke overbought. Okay, dengan harga counter bergerak naik ke sini, area sini. Alright, area sini ke area sini. Top to top. Okay, so ada petanda berlakunya bearish. Okay, so aku punya agakan. Okay, aku punya ini bukan saranan. Ini adalah aku punya
jangkaan, okey, berkemungkinan sense off ni, okey, akan membuat penurunan sehingga paling common, okey, pada 39 sen. Okey, 39 sen, alright. Dan memandangkan ada potensi-potensi bearish dekat situ, okey, potensi-potensi bearish dari segi RSI lah. Alright, so untuk mencari potensi sense off untuk jangka masa panjang, kita kena tengok weekly chart dan juga monthly chart. Alright, so kalau tengok monthly chart, okay, weekly chart dulu, okay, dari segi MACD dah terlalu tinggi, kita tengok bergerak naik ya. Okay, MACD bergerak naik tapi still lagi dalam keadaan bullish. Alright, kalau kita tengok yang ini ke ini, alright, so masih lagi dalam RSI masih lagi sudah berada di kawasan neutral, okay, stochastic sudah berada di kawasan neutral. Alright, dari segi kenaikan, okay, counter ni masih lagi dalam keadaan uptrend lah, okay, masih lagi berada dalam keadaan uptrend. Okay, so dia dah melepasi major resistance dekat sini, okay, pada 39 sen dan sekarang berada pada 43 sen. Okay, so monthly, okay, kita tengok monthly pula, okay, pun tinggi, okay, dari segi MACD. Alright, RSI sudah berada di kawasan overbought dan juga stochastic baru saja turun daripada overbought. Okay, baru saja turun daripada overbought. Okay, so itu potensi untuk sense off lah. Okay, sense off. So untuk jangka masa panjang masih lagi ada potensi untuk dia naik. Okay, dia masih lagi potensi untuk dia naik. Alright, kalau kita boleh buat trend line kat sini. Okay. Alright, so masih lagi potensi untuk naik dari segi monthly, okay, dari segi jangka panjang. Okay, cuma dia dah terlalu tinggi. Okay, monthly, weekly, okay, pun masih ada peluang. Okay, dari segi MACD masih lagi dalam keadaan kosong. Okay, daily, cuma daily dia ada petanda-petanda bearish lah. Okay, tanda-tanda bearish akan berlaku. Alright, based on the RSI. Okay, so bagi aku itu saja untuk counter sense off. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.